Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan saya kasih Al-Fadhil Ustaz Naudi, Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak Barisan Jawatankuasa Masjid, seluruh hadirin, ibu-ibu, ayah-ayah, para asatizah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya mohon maaf lah, suara saya ni macam baru selepas buat rakaman dagu, baru baik demam, kemudian batuk, dah batuk dah mula hilang, suara pula yang dia hilang juga. Namun begitu tuan-tuan, insya-Allah sedaya upaya saya sampaikan keberadaan kita di malam 24 Ramadan baki daripada 10 akhir Ramadan. Jadi saya lihat tuan-tuan adalah antara insan-insan yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan malam-malam yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadar fil witri min bin ashril awakhiri min Ramadan. Burulah, carilah malam-malam al-qadar di malam-malam 10 akhir di hari yang ganjil di bulan Ramadan. Jadi hadirin yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut perkataan taharrau itu tidak merujuk kepada Tuan Imam, tidak merujuk kepada Jawatankuasa Masjid, Tuan Nazir. Dia perkataan yang digunakan adalah berbentuk umum. Siapa-siapa pun boleh, siapa-siapa pun layak. Dan mencari malam al-qadar itu bukan bermaksud dari sudut mencari macam kita cari anak bulan nanti, kan, Khamis Jumaat ke Sabtu, Sabtu ke Jumaat. Dia bukan cari anak bulan tu macam kita teleskop teropong tu. Malam al-qadar bukan itu cara dia. Tapi tuan-tuan tak payah teleskop, tuan-tuan gunakan media aje. Jumaat Raya, itu kita kan netizen, dia ada kuasa. Tapi yang pastinya tuan-tuan, kita duk pastikan Jumaat ke Sabtu, tiba-tiba Jabatan Mufti keluarkan yang itu pasti. Apa dia? Hari Khamis 29 Ramadan berlakunya gerhana matahari. Gerhana matahari tak macam gerhana bulan tuan-tuan. Ianya berlaku puluh tahun. Seingat saya tahun 2006 atau 2007, tak silap saya lah yang terakhir. Jadi ni 2023, lebih kurang 20 tahun dah tuan-tuan.
Bila berlaku kat ujung-ujung Ramadan iaitu hari Khamis, kita duk kata Jumaat Sabtu, hak Khamis tu datang dulu. Agak-agak perasan tak perasan nanti tuan-tuan. Bila perasan, bila pukul 11 hingga pukul 12 lebih kurang sejam berlaku gerhana matahari tersebut, gerhana separa. Kenapa gelap? Tadi cerah, tiba-tiba gelap. Baru waktu tu perasan. Jadi rugi lah kita waktu gerhana ni 20 tahun sekali kita nak jumpa. Maka paling kurang tuan-tuan, kita laksanakan solat walaupun tanpa khutbah. Sebaiknya ada khutbah. Hadirin mati Allah, cari Al-Qadar bukan seperti kita cari anak bulan. Cari Al-Qadar, Nabi mengajak Aisyah, quli, kata Nabi, wahai Aisyah, ucapkan, banyakkan baca doa. Allahumma innaka afun karim, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulama muhaddisin menyatakan Nabi pesan pada Aisyah banyak baca doa. Sebab apa? Baca doa Nabi tak cakap dirikanlah solat, banyakkan baca Al-Quran, banyakkan sedekah pada malam-malam Al-Qadar, malam-malam 10 akhir. Nabi menyebut doa itu kerana itu yang paling simple. Tanpa wuduk pun boleh berdoa, di mana jua berada pun boleh berdoa. Dan doanya pula Nabi ajar pendek saja. Jadi kalau kita buat lebih daripada doa, itu yang disarankan sangat-sangat. Tuan-tuan 10 akhir ni tuan-tuan bangun qiyam berjemaah di masjid, kemudian bersahur, bersedekah, ada masa sebelum tunggu azan baca Quran. Ini yang disarankan. Ya. Tapi Nabi mengajar itu simbolik. Untuk mencari malam Al-Qadar adalah simple dengan beribadah, hatta dengan berdoa saja. Itu maksud dia. Jadi hadirin mati Allah, sesiapa pun boleh dapat malam ni, malam Al-Qadar ni, tanpa kita kata prejudis kepada orang alim saja. Tidak, semua orang berhak dan layak. Yang penting berada di malam 10 itu tanpa putus. Paling malah sembahyang isyak berjemaah, tarawih sama-sama imam selesai, dan subuh nanti berjemaah. Itu paling malah. Kalau tak buat 3 perkara tersebut, itu malah tak ternabak, kerbau malau, malah dia tu. Tapi bagi saya tidak juga, sebab baginda Nabi pun pernah sebut, faman hurima khairah faqad hurim. Orang yang terhalang untuk mendapatkan melakukan kebaikan, dia akan terhalang. Sebab itu dia tak buat, tuan-tuan datang masjid, dia tak tarawih dah tuan-tuan. Ya, dia dah tak Lailatul Qadar, dia Lailatul Qamdar dah. Ni 7 hari, lebih 6 hari baki ni, dia tak nampak dah cahaya-cahaya lampu masjid tuan-tuan. Dia nampak lampu-lampu mana? Lampu-lampu supermarket sana tuan-tuan. Sebab apa Nabi sebut dia dah terhalang? Sebab itu awal tadi saya kata, tuan-tuan adalah insan-insan yang terpilih untuk menghidupkan baki-baki Ramadan pada tahun ini. Saya teringat kata almarhum Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ini bagi kita yang berada di masjid ini tuan-tuan. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kamu hamba kepada Tuhan Ramadan, jangan menjadi hamba kepada Ramadan. Tuan-tuan, saya cakap, saya puji tuan-tuan berada di masjid ini dan menghidupkan baki-baki. Ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan istiqamah dengan baki-baki Ramadan, di luar Ramadan nanti tuan-tuan kena istiqamah macam ni juga. Kalau tuan-tuan terputus, maknanya betul lah kata Dr. Yusuf Qardawi, ramainya orang berada di bulan Ramadan just nak dapat fadilat di bulan Ramadan. Luar Ramadan tak nampak dah masjid. Yang ini kita bimbang tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Balik-balik tuan imam, tuan Bilal, tuan Nazir, tuan kuasa masjid. Dia tuan kuasa masjid pun sebab AJK. Kalau tak AJK pun hilang juga. Diri mati Allah, ini yang kita perlu betulkan diri kita. Beribadah bukan kerana bulan, beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saya nak bawa satu
sepotong ayat daripada suratul An'am ayat 153 tuan-tuan. Yang ini apabila baginda Nabi mendapat wahyu, ketika itu Nabi berjalan di satu lembah bersama rombongan sahabat-sahabat. Ketika turun ayat 153 ini, Nabi terus panggil sahabat untuk berehat, dan Nabi minta ahli sahabat berkumpul, dan Nabi itu bacakan ayat yang baginda menerima daripada wahyu Allah. Apa ayat dia? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassakum bi la'allakum tattaqun. Ketika Nabi membaca ayat ini, sahabat tengok pergerakan tangan Nabi itu macam pelik. Nabi sambil baca ayat Quran dan Nabi melukis di atas tanah dengan ranting kayu. Nabi buat garisan. Nabi kata wa anna haza sirati mustaqima. Nabi garis lurus. Kemudian Nabi perintahkan fattabi'u, ikut garisan lurus ni. Sahabat dengar je apa yang Nabi cakap. Kemudian Nabi sambung lagi ayat wala tattabi'u subula, jangan ikut jalan ni jangan ikut, jangan ikut. Fatafarraqa bikum an sabilih, jalan yang bersimpang siur ini ianya dalam hidup kamu berlaku dan ianya akan memecah belah, mengganggu jalan yang lurus sepatutnya yang kamu ikut. Zalikum wasakum bihi, inilah perintah, demikian itulah perintah Allah kepada kamu terhadap jalan yang lurus ini. La'allakum tattaqun, sama macam ayat puasa, mudah-mudahan kamu peroleh ketakwaan. Hadirin mati Allah. Berdasarkan ayat ini tuan-tuan, saya menarik 5 perkara yang boleh membawa jalan kepada Allah SWT. Apa jalan itu tuan-tuan? Yang saya kata bukan beribadah di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan nanti kita sama saja. Sama saja beribadah kepada Allah, bukan kepada bulan. Bagaimana? Iaitu jalan yang lurus itu, kata ulama, yang pertama jalan melalui ibadah. Sebagaimana kita solat berjemaah penuh di bulan Ramadan, semangat kita, maka di bulan lain teruskan dengan jemaah itu. Tak dapat di masjid, jemaah di tempat kerja. Tak dapat jemaah tempat kerja, jemaah di rumah. Jangan solat sendirian. Macam mana tuan-tuan sayang jemaah di bulan Ramadan? Ini maksud dia. Ibadah itu cara yang boleh kita duk konsisten jalan yang lurus yang Nabi tunjuk garisan itu. Kalau kita lari tuan-tuan, yang Nabi kata jangan ikut jalan ni, jangan ikut ni. Sebab jalan ni banyak. Jalan yang lurus satu. Yang bersimpang siur ni, bersimpang siur ni banyak. Dan ianya mengganggu kita. Contoh penentuan hari raya lah, sudahlah tuan-tuan. Berapa ramai mufti dah sekarang ni, berapa ramai ahli falak dah menentukan hari raya. Sebab apa? Sebab negara sebelah boleh, Ustaz. Diorang letakkan Jumaat. Kenapa kita Malaysia tak boleh? Kan Malaysia boleh. Nampak? Dia dah main hukum gitu je tuan-tuan. Jalan simpang siur ni cukup banyak tuan-tuan. Tak berlaku kepada kita, berlaku dalam kalangan anak kita. Dia balik daripada universiti mana yang belajar, okeylah. Pahaman dia tu, abah, ini amalan yang tak selari dengan ahli sunnah wal jemaah. Nampak tuan-tuan? Yang kita buat ni buat-buat saja ke? Wirid, doa kita buat ni, adakah kita yang create? Datuk mak bapak kita dulu dah buat, datuk kita dah buat, datuk mayang kita. Maknanya dia bermula dengan orang yang salafus soleh, bukannya datang daripada benda yang baru. Mari anak kita yang keluar daripada universiti 4 tahun, dia kata tak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan pun anak kan belajar universiti, kita belajar sampai SRP je. Okeylah, I follow you lah. Nampak tuan-tuan? Pecah belah.
masyarakat, pecah belah dalam keluarga kerana fahaman-fahaman yang sepatutnya jelas, jalan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara beribadah, solat berjemaah, puasa kalau dah tak ada puasa wajib, puasa sunat kita teruskan. Tanda dia boleh, tuan-tuan, ini antara hadis, mafhum hadis, berjayanya Ramadan. Berjayanya dia puasa 30 hari, nak tengok 30 puasa ataupun 29 puasanya 6 hari pada Syawal. Berjaya pada 30 tu, tengok 6 Syawal dia. Berjaya ke tak? Sebab apa? Kalau dia boleh buat 30, kenapa 6 tak boleh buat? So benchmark pada Ramadan, puasa Ramadan ialah 6 hari di bulan Syawal. Nabi sebut ka'annaka kasiyami dahri sitamin sin Syawal. Kalau tidak, Nabi tak sebut benda ni. Kekuatan kita nak berpuasa di bulan Ramadan, fine, semua orang boleh buat. Tapi pada 6 hari Syawal, berapa ramai gagal. Sampai ustaz-ustaz pun ada declare, ana tahun ni tak dapat 6, dapat berapa? Dapat 5 Syawal dia. Ana tu, anta tak tahulah. Hadirin mati Allah ni kena jaga. Ibadah kita Siratal Mustaqim itu jelas. Solatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, zikirnya, bacaan Quran kita dan sebagainya. Yang kedua, istiqamah kita dengan ibadah sehingga ayat kita perlu memiliki sifat syukur. Kita dah solat, kita dah puasa, dapat lakukan haji, alhamdulillah. Tapi tak cukup dengan ibadah kita dengan Allah sebagai tanda kita hamba kepada Tuhannya. Apa dia perintah Allah? Kamu kena syukur. Syukur macam mana? Alhamdulillah. Tak cukup. Syukur bukan sekadar cakap alhamdulillah, tuan-tuan. Syukur mesti dengan praktik apa itu syukur. Apa dia? Allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakah allazina wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ni ayat-ayat mana yang datangkan perintah solat, dirikan solat. Banyak ayat yang Allah gabungkan. Selepas kamu dirikan solat, kamu kena keluarkan harta kamu untuk zakat. Bahkan bukan saja zakat, mimma razaqnahum yunfikun. Kamu kena nafkah, keluarkan, belanjakan sebahagian ataupun sedikit daripada rezeki kamu. Maknanya, tuan-tuan, selain kita dah beribadah, dah konsisten hidup kita dengan ibadah, tanda kita bersyukur, kita kena beri sedekah, kena beri makan, kena bantu orang, baru dinamakan kita ni bersyukur. Tak cukup, tuan-tuan, kalau kita datang 5 waktu, kita cukup kita puasa sebulan, sedangkan kita tak keluarkan harta kita sedikit ataupun membantu orang lain. Tak cukup, tuan-tuan. Mesti dia saling lengkap, melengkapi. Ibadah Tuhan, hamba kepada Tuhannya melalui ibadah hamba ataupun manusia itu dengan manusia lain, baru lengkap. Itu tanda syukur. Yang ketiga, jalan yang disebut jalan yang haza sirati mustaqimah. Inilah jalan yang lurus, melakukan ibadah, memiliki sifat syukur. Yang ketiga, dalam kita nak melaksanakan ibadah, bersyukur atas nikmat yang Allah kurniakan dengan kita membantu orang lain. Dan membantu itu tidak boleh mengharap, mengucapkan terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita ni kadang-kadang bila dah banyak bersedekah, dah banyak bantu, kadang-kadang mengharap bilalah orang tu nak puji aku, bilalah orang tu nak sebut-sebut aku. Ini kadang-kadang sifat kita ada. Bila kita bagi, kita ungkit-ungkit. Sedangkan Allah sebut, kalau dah kamu beri, dah kamu membantu orang lain, jangan ungkit, jangan mengharap orang berterima kasih. Tak payah. Sedekah dah lupakan. Jangan duk kenang-kenang.
Contoh nanti tuan-tuan masuk tabung, masuk RM5, memang tuan-tuan tak terkenang, okeylah. Cuba masuk RM50, agak-agak terkenang tak? Sampai ke rumah terkenang, kenapalah aku masuk RM50, kan bagus RM5. Nampak? Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu fitrah kita. Memang kalau kita bersedekah yang banyak, kita mesti terkenangkan dia. Tapi yang terbaik, sedekahlah yang mana kita mampu, yang kita tidak terkenang apabila kita dah sedekah. Buat apa sedekah banyak lepas tu sampai tak tidur malam tuan-tuan? Lebih baik sedekah yang kita sedekah dah full stop. Ini yang terbaik, sedekah yang kita jangan kenangkan. Baik, hadirin mati Allah. Dalam kita melakukan ibadah dan juga bersyukur kata nikmat yang Allah kurniakan dengan kita mengeluarkan sebahagian harta. Yang ketiga ini tuan-tuan, Allah akan uji. Allah uji bukan dari sudut ujian, musibah. Allah tidak saja uji kita dengan sesuatu benda yang haram, tapi dalam masa yang sama Allah uji kita dalam keadaan kita nak mentaati perintah Allah tadi, dalam melakukan ibadah, dalam syukur atas nikmatnya. Allah akan uji dengan kita kesukaran dalam melakukan ibadah tersebut. Yang itu perlu kepada kita sifat memiliki sabar. Ini tuan-tuan yang saya jelaskan, sabar ni satu benda, sifat yang mana Allah bagi jaminan kesempurnaan nikmat untuk orang yang bersabar adalah manusia yang tabah, cekal hati dengan apa saja ujian, bahkan kesukaran dia dalam melakukan ibadah. Contoh tuan-tuan ni 10 akhir kan, kalaulah tak ada sifat sabar, pukul 3.30 nak bangun tak? Kalau tak ada sifat sabar, nafsu kata apa? 3.30 pagi ni sedap tidur. Walaupun bukan musim hujan, panas pun lagi sedap tidur tuan-tuan. Kalau hujan lagi nafsu kata tidur. Kang tak apalah, nafsu kata 15 minit lagi lah tidur, 3.45. Tak sedap pukul 4. Nafsu kata pukul 4, bapak suku. Dia duduk main lah pukul 5.30. Dia tak bangun. Sebab itu sabar ni tuan-tuan, halangan dia nafsu. Maka kalau dia boleh atasi nafsu, kesabaran dia akan bangun 3.30. Sabar, ngantuk-pengantuk, bangun juga. Sabar, bangun mandi. Sabar, pergi masjid, qiyam bersama-sama. Dengan sifat sabar itulah tuan-tuan boleh melakukan ibadah kepada Allah. Kalau tuan-tuan tak ada sifat ini, pastinya nafsu akan mengajak kepada tuan-tuan untuk tidak melakukannya. Lepas itu yang ketiga, jalan haza sirata mustaqimah, mesti memiliki sifat sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu taala, mahupun melakukan perkara-perkara yang mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat tuan-tuan, yang ini yang sangat penting, yang saya akan buat satu kisah. Apa gunanya tuan-tuan hidup di dunia? Kita ada jawatan yang tinggi, gaji yang besar, anak-anak yang berjaya. Tapi bila kita mati, tak ada satu amalan ibadah pun yang boleh kita bawa. Rugi. Baik, alhamdulillah Ustaz, saya Allah kurniakan rezeki, jawatan yang tinggi, gaji yang besar, anak-anak yang berjaya. Dalam masa yang sama, saya gunakan nikmat dunia ini, saya cari amalan-amalan ibadah saya supaya saya boleh terjamin di akhirat. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, masih rugi juga orang yang memiliki dunia dan dia berjaya juga membawa amalan untuk akhirat dia, tapi dia membawa dosa di mana taubatnya tidak diterima. Alangkah ruginya dia. Sebab itu tuan-tuan, kita nak habuan dunia, dan dunia inilah yang menyebabkan kita boleh mudah beribadah, melakukan ibadah amalan soleh untuk kita di akhirat nanti. Dalam masa sama, kita tidak membawa pun satu dosa apabila kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat sendiri tuan-tuan hal ini.
hamba Allah ni meninggal pada 19 Ramadan baru ni. Tak sempat masuk 10 Ramadan akhir. Tak sempat tuan-tuan. 19. Pukul 4.30 asar. Berapa jam lagi maghrib 20 Ramadan. Tuan-tuan, alhamdulillah sehingga malam ni 24 Ramadan Allah panjangkan umur kita semua. 4 jam lagi. Masih awal Ramadan, kampung saya juga. Pukul 12 tengah hari. 6 jam, 7 jam lagi nak jumpa satu Ramadan. Tak sempat. Ni hamba Allah ni yang saya sebut ni adalah Bilal masjid saya sendiri. 19 Ramadan baru ni. Apa yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan adalah ni yang dia bawa amal soleh. Bukan saja amal soleh yang dibawa, tapi taubatnya tu diterima. Kita tak nak kita banyak amal soleh bagus, tapi dalam masa sama dosa pun kita bawa. Kita tak nak macam tu. Sebab itu kita minta imam-imam Tok Bilal selalu baca waqina azaban nar, taqabbal taubatan nasuha, ataupun a'tiq riqabana wa riqab abaina, untuk lepaskan azab-azab api neraka, supaya terbebas daripada sesaan. Adalah bermula dengan taubat. Kisah dia macam ni tuan-tuan. Kisahnya pada 19 Ramadan tu asar. 17 Ramadan, hari nuzul Quran. Dia meninggal 19 kan. Satu hari tu hari Sabtu, hari cuti. Lepas main asar, saya macam berat, bukan berat, macam nak sangat nak beli bahan masak untuk bawa ke masjid untuk makan sama-sama dengan jemaah untuk berbuka puasa. Walaupun catering ada, hari sebelum tu saya tak bawa pun, bawa beli-beli je. Tapi ni saya nak masak. Saya beli pergi kedai, saya beli kotiau, saya beli udang, beli telur. Sebab saya ada beli rencah daripada Bunta, kawan beli kan tu, sebab nak lama dah rencah ni nak masak. Tapi hari tu macam berat sangat nak buat. Jadi saya pergi kedai, saya beli, saya basuh kotiau tu. Saya nak sediakan makanan tu saya, bukan rumah. Rumah cuma tukang goreng aja. Sehinggalah saya bawa tuan-tuan, waktu tu pukul 7, pukul 7.20 macam kita lah buka puasa. Ramailah kawan-kawan kata, Ustaz, alhamdulillah Ustaz bawa kotiau ni sedap. Tapi diorang tak menambah pun sedap-sedap macam tu, sebab makanan lain banyak. Kebetulan saya bawa tu banyak pula yang lain bawa. Biasanya tak nampak. Biasa kuih, ada yang bawa bihun, ada yang bawa mi. Tu heran tu pula. Tapi tak apalah, diorang nak makan yang saya punya. Bila saya ni tambah, itu yang saya pelik. Saya tegur dia, Bilal 2 kali. Sedaplah Ustaz. Itulah last word saya dengan dia. Saya cakap kat dia, Bilal 2 kali tambah. Sedaplah Ustaz. Itulah last word dia. Dia tak ada sakit terlantar tuan-tuan. Dia tak. Kita kalau terlantar, kita tengok dia dah uzur, tu lain cerita. Dia sihat. Tarawih pun dia semayang. Kebetulan saya lambat, saya belakang dia. Saya tengok dia, ni Bilal satu saya. Malam tu tuan-tuan dia kena heart attack. Ahad bawa ke Banting, Isnin bawa ke Serdang untuk angiogram, tapi tak sempat. Tu tadi 17 Sabtu, 18, 19 asar. Malam tu 20, malam Selasa, malam 20 Ramadan. Jadi saya nak bagi tahu, dalam perjalanan daripada lepas asar dia meninggal, maghrib anak dia mesej saya, Ustaz, kubur semua dah siap. Saya kata okey, semua beres. Nanti Ustaz sampai di Masjid Kelanang, Ustaz umumkanlah untuk jenazah ni untuk disamaratai. Saya okey, saya kata jangan risau tentang tu, saya akan uruskan. Last word dia masih perbicaraan waktu dekat azan Isyak. Ustaz, wajah ayah saya tersenyum. Saya terdetik, ya ke? Itu je. Lalu lepas sembahyang tarawih Isyak, saya umumkan perkara ni. Tuan-tuan jangan balik malam ni, saksikan Bilal kita. Alhamdulillah jemaah tak balik. Bang dengar, saya umum
Anaknya bagi tahu ayahnya ataupun tuan bela kita wajahnya senyum. Jadi tuan-tuan ada malam ni saksikan betul ke tak betul. Semua dengar tunggu. Bila 8 rakaat ngam-ngam dia sampai jenazah tu lah ya. Kita pun solat selesai, time nak buka tu. Time nak buka tu saya orang pertama, sebab saya nak bagi tahu semua orang. Okay, bukan bagi tahu, nak supaya saya tengok, saya nak minta semua pergi tengok. Anaknya buka, yang saya cakap tadi yang terdetik ya ke tu. Bila dia buka wajah ayah dia, pertama sekali saya dah pelik, kenapa dia menghadap macam tu. Saya macam inilah ya. Tempat imam menghadap kepada jemaah. Dia memandang ke saya, maksudnya memandang ke kiblat, tidak memandang ke langit. Dah pelik dah. Kenapa wajahnya ke sini? Yang kedua, apabila dia buka penuh tu, memang betul tuan-tuan, demi Allah, saya tengok wajahnya, saya hiba, tak dapat menahan air mata tuan-tuan. Betul senyum sebiji macam kita tengok pejuang-pejuang kita, saudara kita yang mati syahid di Palestin, yang kita tengok video ke gambar, memang real senyum. Senyum ni tak boleh buat-buat tuan-tuan. Bukan orang yang mandi jenazah tu buatkan dia senyum. Bukan anaknya pun picit-picit bibir ayah dia supaya senyum. Tak, dia akan jadi tersendiri. Maka waktu saya hiba tuan-tuan, saya tak boleh tahan, saya pergi ke belakang, semua pakat nak tengok. Pakat-pakat hiba sama yang tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahu orang yang diterima taubatnya. Dia bukan ustaz tuan-tuan, dia sebagai kerani di Northport kerjanya dulu. Orang awam macam tuan-tuan. Cuma dia ni amanah dengan masa waktu subuh ke subuh, suara dia lah tuan-tuan. Ni Bilal ni tuan-tuan, bukan imam, bukan nazir, Bilal saja. So sebab itu jawatan Bilal ni jangan main-main. Balasan dia Allah tunjuk kat dunia dah. Bila saya ceramah depan jemaah saya perkara ni, saya pun bagi tahu offer tadi Jumaat tadi saya offer. Okey tuan-tuan pernah anda saksi malam tu. So tolong tawarkan diri untuk jadi Bilal satu. Package dia bukan saja allowance lah kan. Matinya tersenyum. Tangtu semua tak nak. Senyum tu nak, mati tu tak nak. Jadi sampai sekarang jawatan tu kosong lagi lah tuan-tuan. Tak ada lagi diisikan. Jadi tuan-tuan mati Allah, apa yang saya nak bawa pada malam ini ialah ibadah kita, hubungan kita dengan manusia, ujian segala amalan kita, ya, kita kena yakin, kita kena imani perkara untuk melakukan ketaatan sukar, memang sukar, tak dinafikan. Kita solat tu pun sebenarnya susah, berat sebenarnya. Inna solata lakabiratun, berat tuan-tuan. Illa al-khashiin, kecuali orang yang khusyuk. Dalam kita sekarang melakukan ibadah, sabar kan, dengan kita yakin akan ada ganjarannya. Pastinya tuan-tuan, apa yang saya kisahkan tadi, Allah tunjuk cash. Di dunia pun Allah nak bagi tahu berita gembira orang yang jaga rumah Allah ni, jaga agama Allah ni. Di tuan-tuan lah tuan-tuan, offer kepada tuan-tuan, tuan-tuan masih peluang, saya masih berpeluang. Ya, apa gunanya? Itu saya cakap tadi, apa gunanya? Kita ada kekayaan, kita mewah hidup kat dunia, senang, alhamdulillah rezeki Allah bagi kat dunia. Tapi amalan soleh kita tak cukup. Kalau amalan kita cukup pula, apa gunanya amalan kita cukup kalau taubat kita tak diterima? Maka ini perlu jelas, dan insya-Allah tuan-tuan, ianya ya memberikan kemanisan hidup kita di dunia, apatah lagi di akhirat. Tuan Bilal saya, dia sudah pun sedar daripada tidurnya. Ini yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, orang yang mati adalah orang yang baru bangun daripada mimpinya. Kita ni sebenarnya dalam mimpi tuan-tuan. Mati nanti barulah kita ni sedar daripada tidur. So dia dah sedar daripada tidurnya, dan dia nampak akan kemanisan itu melalui wajah dia yang Allah jemput apabila Allah jemput dia bertemu dengan Allah. Maka kita yang hidup ini, baki kita hidup kita tak tahu lagi bila Allah nak jemput. Teruskan dengan istiqamah itu. Ya, bukan sahaja di bulan Ramadan,
di luar Ramadan, bahkan jumpa balik Ramadan tahun depan dan berikut dan seterusnya, sama saja tuan-tuan, adalah abadan rabbanian, hamba kepada Allah, bukan hamba kepada makhluk yang lain. Jadi sekadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan memberi manfaat. Dan yang pastinya tuan-tuan, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan ganjaran, balasan apa yang kita susah payah itu, setimpal apa yang kita korbankan dalam hidup kita dalam agama Allah ini. Itu yang saya nak sebut, kita mendapat ganjaran yang setimpal apa yang kita susah nak melakukan ibadah kepada Allah. Tapi bagi konteks kita di Malaysia ni pun masih okey lagi, tinggal nak lawan nafsu je sebenarnya. Tapi sahabat kita di Palestin hari ini tuan-tuan, ataupun di mana juga yang Allah sukarkan dengan keadaan aman dia, keadaan negara dia, pun mereka mencari Allah, mencari ibadah kepada Allah, pun mereka istiqamah walaupun mereka diuji dengan peperangan dan sebagainya. Kita alhamdulillah tak ada semua itu, tinggal lagi nak lawan nafsu saja tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah jumpakan kita pada malam Al-Qadar insya-Allah. Kalau tak jumpa malam yang selepas, yang dah lepas tu dah lepas lah. Ni yang baki ni kita tak tahu, mungkin berlaku malam 25, mungkin berlaku malam 27, mungkin berlaku di malam 29. Wallahu alam. Yang pastinya setiap malam itu kita bangun, kita datang masjid, imarahkan, insya-Allah siapa pun akan layak mendapat malam Al-Qadar itu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.